Yang seorang tu pula yang perempuan tu bila khatam waktu sebelum akad nikah. Dengan bangganya perempuan tu. Kan, dengan pakai baju pengantinnya. Kan, dengan mengaji sini bersimpuhnya. Dengan mikrofon mengaji. Satu taman, satu kampung dengar dia mengaji khatam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia baca Ara'aitalazi. Ya Allah, apa mengaji ni? Mengaji pun tak waktu macam mana? Tu sebab kena belajar. Tu last mengaji. Kan? Mana Quran lah, tahan mari, berabuk dah Quran tu. Sehari kita tinggalkan Quran, seminggu Quran tinggalkan kita. Seminggu kita tinggalkan Quran, sebulan Quran tinggalkan kita. Sebulan kita tinggalkan Quran. Setahun Quran tinggalkan kita. Setahun kita tinggalkan Quran. Sepanjang-panjang berpuluh tahun Quran tinggalkan kita. Dan akhirnya dalam Quran semuanya ada. Tak pernah lagi orang baca Al-Quran rasa susah hati. Tak pernah lagi orang baca Quran rasa pening kepala. Tak pernah. Malahan orang rasa tenang. Tenang je bila rasa. Tanyalah orang yang tadarus. Tenang. Itu sebab dia tak pernah komplain bila mana lepas tadarus dia dapatkan pelikat. Tak pernah komplain. Korang ni pun satu standard baca Quran, orang tadarus ni kau bagi. Cuba tukar. Mulai tahun depan tadarus dapat jam Rolex seorang sebentuk. Dan juga package umrah. Cuba tengok. Koyak Quran tu berebut nak mengaji. Yang period pun nak mengaji. Ini masalah tu. Tak adalah. Tapi itulah keadaan dia. Kan? Ngaji Al-Quran. Jadi, ada beberapa amalan atau persiapan yang boleh kita lakukan. Kita sampai ke berapa ni? Kan? Ceramah sampai ke berapa ni? Ikut suka? Ha? Oh, Kang Azan beritahu saya. Lepas azan kan sambung. Tak apa, berhentilah pukul berapa nak berhenti. Kita cuba sebelum subuh. Alamatnya tinggal saya dengan penganjur. Tak apalah. Dulu saya pernah ceramah dulu. Adalah pemimpinnya, dia datang kat situ. Lepas tu dapat nota. 10 minit lagi. Dia bagi 10 minit kat saya pun pandang. Dengan YB tu. Tok, 10 minit ni. Pedulilah, sambung. Saya pun sambung. Saya sambung lagi 2 jam. Menyesal YB tu tadi. Dengan dia tak boleh bangun. Tapi insyaAllah, saya adalah penceramah yang faham tanda-tanda orang suruh berhenti, insyaAllah. Tak payah bagi signal macam ni. Muka pun saya tahu dah suruh berhenti. Maklumlah kan. Tuhan bagi kelebihan. Dia sebenarnya insyaAllah. Saya dalam ceramah pun saya tak kisah. Siapa nak tidur, tidur. Betul? Sebab, saya tak boleh nak marah. Sebab memang itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia kadang kat rumah payah nak tidur. Kat tempat ceramah ni senang betul. Jadi tidurlah kan. Yang tak boleh tidur penceramah. Pernah tengok yang berceramah tu tidur? Oh, kalau dia berceramah dia tidur hebat dah. Tapi sebenarnya kena faham. Orang yang kalau boleh dengar ceramah saya daripada mula sampai habis, itu biasa. Tapi kalau dia sekejap tengok, kejap dia lelap. Hebat orang ni. Sebab sambil dengar dia zikir. Tapi yang paling hebat sepanjang ceramah dia zikir. Itu hebat tu. Hebat. Tapi kalau boleh, nak tidur boleh tidur. Jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga. Okay. Persiapan yang pertama, memperbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah SWT. Bersatu. Kan? Rasulullah SAW pernah menasihati umatnya agar sentiasa bertaubat kepada Allah SWT. Dengan sabdanya, sesungguhnya Allah SWT masih menerima taubat hambanya sebelum rohnya sampai ke tenggorokan. Sebelum sampai kat sini, memang diterima taubatnya. Bertaubatlah banyak-banyak. Itu sebabnya kita lepas sembahyang, memang kita tak lepas. Astagfirullah. Yang bersih, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan kita baca 3 kali lah paling kurang kan. Tapi kalau kita ikutlah sahabat, zaman sahabat dulu, tak kurang 70,000 kali dia istighfar sehari.
Sebab sahabat dulu yakin dengan istighfar tu, pertama dijauhkan pada bala dan musibah. Yang keduanya juga diampunkan dosa-dosanya. Dan juga dikurniakan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dah diberitahu, Nabi dah beritahu dah. Tapi kita kadang ambil gengan. Istighfar time terperanjat. Astaghfirullahalazim, bila balik terperanjat tengok suami balik. Marah anak, astaghfirullahalazim. Dia pada dia istighfar apa? Tu sebab budak-budak kalau tanya, apa maksud istighfar? Marah, dia kata. Jangan istighfar ni minta ampun dengan Allah. Minta ampun. Nah, melainkan kita yakin kita tak ada dosa. Cuba angkat tangan. Siapa yang yakin? Alhamdulillah. Setakat ni daripada awal tahun semenjak imam baca doa awal tahun sampai sekarang belum ada dosa lagi dah. Angkat tangan. Tak ada kan? Azan. Jadi kita rehat sekejap azan ni. Okey, insya-Allah tersambung Jadi bila dah sampai ke sini, sebelum sampai sini nyawanya, kita bolehlah lagi minta ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan sahabat-sahabat dulu dia mengamalkan istighfar tu. Kan, melainkan kita yakin kita tak ada dosa. Mana boleh? Confirm ada dosa. Kan? Kadang-kadang tak sebab cakap, tak sebab buat, ada macam-macam sebab. Tapi memang kita ini berdosa. Itu sebabnya sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat, kata Nabi. Kan? Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sentiasalah kita bertaubat, ambil masa. Kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling kurang berapa? Buat 1000 kali sehari. Itu paling baik. 1000 kali. Bukan banyak 1000 kali ni, tuan-tuan. Kan, kalau kita baca astagfirullah, astagfirullah ikutkan, janganlah kita balun sekali 1000. Buat lepas subuh 200, lepas zuhur 200. Lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, 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 200. Lepas zuhur 200, lepas asar 200, lepas maghrib 200, lepas isyak 200. Cukup 1000 sekali. Takut bila kita terus bantai 1000 sekali. Astagfirullah, astagfirullah, penat. Besok tu tak buat lagi dah. Buat lepas subuh. Jadi cukup 1000 kali. Sebab ramai yang tak perasan kelebihan istighfar. Kita ni ada kitab amalan kita, buku catatan amalan kita. Amalan dosa-dosa kita tu dipadam dengan istighfar. Satu dosa padam. Katalah dosa hari tu habis. Katalah contoh. Tapi istighfar kita ni banyak ni. Mana perginya? Buka pula muka surat semalam. Padam. Buka pula muka surat sebelum tu. Itu sebabnya kita kena rajin istighfar. Istighfar ni pula boleh mencuci satu titik noda dan dosa dalam hati kita. Istighfar banyak. Jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong sebab dia rasa dia tak ada dosa, dia tak minta ampun dengan Allah. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bakal capui. Orang di 9 cakap. Menabut hilang.